أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 12, baris yang ke-12 daripada atas. Muka surat 12, baris yang ke-12 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan harus bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan harus bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yakni harus pada akal, dan harus bagi Allah subhanahu wa ta'ala, harus pada akal kita. Bukan harus bagi Allah, harus atas Allah, bukan harus bagi Allah, malah harus pada akal kita. Dengan bahawa akal kita boleh terima kedua-dua belah. Mana harus bagi Allah? Memperbuatkan tiap-tiap mungkin atau meninggal akan dia, atau meninggal perbuatnya, perbuat tiap-tiap mungkin. Apa dia mumkinun? Mumkinun ni bahasa Arab. Dan mumkinun itu tiap-tiap barang yang harus adanya dan tiadanya. Itu mumkinun. Mim mim kaf nun, mumkinun. Bahasa Arab, bukan Melayu. Melayu ming waw nge kaf ye nun, itu lain. Mungkin. Mungkin mari, mungkin tidak. Ada. Itu ming waw nge kaf ye nun. Mungkin mana? Barangkali. Ada. Mungkin tu barangkali. Ini bukan bahasa Melayu ni. Mumkinun mim mim kaf nun. Kalau hak Rumi dia tulis macam mana? M-U-M-K-I-N. M-U-M-K-I-N. Lepas tu ada buat kurungan tau. Tak ada buat kurungan, tulis balik mim mim kaf nun, tidak ada. Jadi M-U-M-K-I-N, bukalah dalam kamus Dewan Bahasa. Tak ada lah. Oh, tu bukan bahasa Melayu, bahasa Arab. Mumkinun, kalau banyak mumkinat. Ada. Mumkinun, kalau banyak mumkinat. Mim mim kaf alif, mim mim kaf nun alif te. Mumkinatun. Ada. Mumkinun, mumkinatun. Mumkinun, mumkinat. Apa dia mungkin? Mungkin ni, dan mungkin itu tiap-tiap barang yang harus adanya, harus ada barang, dan tiadanya, dan tiada barang. Barang yang harus ada dan tiada. Mana bukan barang yang wajib ada, dan bukan barang yang mustahil ada.
Jadi mumkinun dengan jaizun ni sama makna. Mumkinun, jaizun. Wajibun, perkara yang wajib ada. Mustahilun, barang yang tak terima akal nak kata ada. Jaizun, barang yang harus ada, harus tiada. Jaizun itulah mumkinun. Jaizun itulah mumkinun. Jadi mumkinun, jaizun satu makna. Mumkinun, jaizun satu makna. Dalam sebuah kitab mumkinun ni dia datangkan ta'rifannya. Mumkinun mastawa alaihi wujuduhu wa adamuh. Mastawa alaihi wujudu wa adamu, barang yang bersamaan oleh ada dan oleh tiada. Bersamaan dengan makna apa? Akal boleh terima ada dan akal boleh terima kalau tiada. Itu mumkinun. Dan harus bagi Allah memperbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan perbuat tiap-tiap mungkin. Harus pada akal. Jadi selesai dah terdahulunya pembicaraan berkaitan dengan perkara yang wajib dan perkara yang mustahil. Jadi pergi kepada yang harus pada akal ini kesudahan bicara aqaidul iman yang bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara dalam kitab Faridatul Faraid ni membicarakan 50 aqaidul iman atas jalanan yang masyhur. Di hadapan dia akan datangkan pembicaraan aqaidul iman yang 50 yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selepas daripada selesai bicara sifat wajib, sifat mustahil dan selesai bicara sifat harus bagi Rasul. Jadi selesai bicara sifat Allah, selesai bicara sifat Rasul, pergi kepada aqaidul iman yang 50 kesemuanya yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah. Jadi sekarang ni masih lagi bicara yang terkandung di bawah kalimah syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, yang mana terkandung di bawah kalimah syahadah yang pertama 41 sifat. Yang terkandung di bawah syahadah yang kedua 9 sifat. Jadi 41 campur 9 jadi 50. Jadi pembicaraan aqaidul iman yang berkait dengan Allah, pembicaraan 41 sifat. Baru selesai 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil. Atas jalanan sifat 20 lah yang masyhur. Jalanan yang rajih yang kuat dalil sifat 13. Jalanan yang tidak masyhur dan tidak rajih 24 sifat wajib bagi Allah, 24 sifat wajib, sifat mustahil bagi Allah. Masuk takwin idrak, kaunuhu mukawwinan, kaunuhu mudrikan. Jadi 24 lah sifat yang wajib. Tapi kita pergi kepada jalanan yang masyhur, 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, dan satu sifat yang harus bagi Allah. Ni satu nak bicara sifat harus. Jadi kalau kita capur gak, ni pergi kepada aqaidul iman yang ke-41. Jadi 20 aqaidul iman sifat yang wajib, 20 hak sifat yang mustahil, 40 selesai dah.
Hak ni yang terakhir dah ni, yang ke-41. Maka selesalah bicara berkaitan dengan aqaidul iman yang terkandung di bawah kalimah syahadah yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian pergi pula kepada aqaidul iman yang terkandung di bawah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akan datang 4 sifat yang wajib bagi rasul, 4 sifat yang mustahil bagi rasul, 1 sifat yang harus bagi rasul. 9 sifat yang terkandung di bawah syahadah yang kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi sekarang ni kita bicara aqaidul iman yang berkait dengan Allah, yang terkandung di bawah syahadah yang pertama, yang ke-41 yang terakhir. Jadi hak sifat wajib 20 selesai, sifat mustahil 20 selesai aqaidul iman yang 40. Aqaidul iman ni simpulan iman. Sifat wajib, hukum bagi sifat wajib kita berpegang, hukum bagi sifat mustahil kita berpegang. Sifat wajib sungguh bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat mustahil tertudak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang hukum dia. Hukum tu dipanggil wajibul wujud. Ini istihalatul mustahil. Itu yang kita duduk pegang. Kita duduk pegang wujubul wajib dan istihalatul mustahil yang kita duduk pegang. Cuma istilah tu kita tak apa nak pandai mana. Sekarang kita hak bicara lepas dah 20 sifat yang wajib kita berpegang, 20 sifat mustahil kita berpegang. Macam mana kita nak berpegang 20 sifat yang mustahil? Sebab sekarang ni kita masuk kepada aqaidul iman yang ke-41, sifat yang harus bagi Allah. Hak kita undur balik kepada hak 40 aqaidul iman tu yang kita duk pegang belaka ni. 20 sifat yang wajib kita berpegang, 20 sifat yang mustahil kita berpegang akan hukum dia. Sifat wajib mesti di zat Allah Ta'ala. Sifat wajib mesti sungguh ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Kita berpegang di akidah, sungguh Allah ada. Kita berpegang di akidah, sungguh Allah sedia kekal. Ni kita duk pegang. Atau sifat wajib okeylah. Tak muskil mana sifat wajib ni. Macam mana kita berpegang sifat mustahil? Sebab sifat mustahil lawan pada sifat wujud, sifat adam, tak ada Tuhan. Lawan kepada sifat kidam, hudus, baharu Tuhan. Lawan kepada sifat baqa, fana, binasa Tuhan. Jadi nak pegang macam mana sifat adam bagi Allah, sifat hudus bagi Allah, sifat fana bagi Allah, kita nak pegang macam mana? Ini mustahil ni. Dah kalau mustahil, apa makna mustahil? Mustahil dengan makna akal tak terima sama sekali sifat adam bagi Allah. Akal tidak terima sama sekali sifat hudus bagi Allah. Akal tidak terima sama sekali sifat fana bagi Allah. Dah kalau gitu kau kita berpeganglah. Tertudak sama sekali Allah bersifat dengan sifat adam. Tertudak sama sekali Allah bersifat dengan sifat hudus. Tertudak sama sekali Allah bersifat dengan sifat fana. Itu yang kita pegang. Pegang hukum kepada sifat mustahil yang dipanggil istihalatul mustahil. Dengan makna tertudak sama sekali sifat mustahil bagi Allah. Itu yang kita duk pegang. Pegang, bukan pegang butir sifat mustahil. Pegang butir sifat mustahil. Allah tak ada, Allah baharu, Allah kekal. Tukum ini. Tukum ini waktu Tuhan tak ada. Tapi kita ni tak pandai nak cerita. Pandai ni. Dah kita pegang aqaidul iman yang 50. Selesai bicara sifat Rasul nanti kita berpegang aqaidul iman yang 50.
Dalam 50 aqaidul iman yang kita pegang, di dalam tu 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul. Dalam 50 tu. Dalam 50 tu 20 sifat yang wajib bagi Allah, 4 sifat yang wajib bagi Rasul. Tu mudah je kita pegangnya. Tapi dalam 50 tu termasuk 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil bagi Allah dan 4 sifat yang mustahil bagi Rasul. Kita pegang macam mana? Dah sifat mustahil bagi Allah, sifat mustahil bagi Rasul, akal tak terima sama sekali. Sifat mustahil ada di zat Allah, sifat mustahil ada di zat Rasul, akal tak terima sama sekali. Itu dipanggil sifat mustahil. Bila akal tidak terima, maka berpeganglah di akidah. Sifat mustahil 20 tu tertudak sama sekali, ada di tertudak sama sekali di Allah Subhanahu wa taala. 4 sifat yang mustahil bagi Rasul tertudak sama sekali di Rasul. Apabila akal tak terima Rasul bersifat dengan dusta, lawan sifat sidik, akal tak terima Rasul bersifat dengan sifat khianah, lawan pada amanah, kita pun berpegang Rasul tidak dusta, Rasul tidak khianah, Rasul tidak sembunyi wahyu, Rasul tidak bodoh. Hak tu yang kita pegang, hak tidak yang kita pegang. Itu dia aqaidul iman yang 50. Tapi kalau tanya kita kok, kadang-kadang tak jawab. Pegang sifat wajib, okeylah. Berpegang Allah ada, Allah sedia, Allah kekal. Berpegang Rasul sidik, Rasul amanah, Rasul tabligh, Rasul fatanah, tu okeylah, sesalah. Hak mustahil pegang juga, pegang hukum dia. Pegang hukum kepada sifat mustahil. Sifat mustahil sifat yang akal kita tak terima. Rasul bohong, tak logik, akal tak terima. Rasul khianah, lawan pada sifat amanah, tak logik, akal tak terima. Kita pun berpeganglah. Sifat dusta tertudak sama sekali di Rasul. Sifat khianah tertudak sama sekali di Rasul. Kita berpegang Rasul tidak dusta, Rasul tidak khianah. Hati yang kita duk pegang. Ini panggil istihalatul mustahil. Tapi kita tak pandai nak urut. Ada ni. Sebab pernah. Jadi mari penceramah ditanyalah orang kampung ni. Orang kampung memanglah berpegang dengan aqaidul iman yang 50. Cair mulut. Cair mulut, tak beku lah tau. Kalau beku kan? Kalau beku mulut tu dia nak jawab lah tau. Ada orang tak tahu aqaidul iman yang 50. Tak tahu. Aqaidul iman yang 50. Hak mana pula tak tahu. Oh tu beku orang panggil. Beku mulut. Oh ni cair mulut. Aqaidul iman yang 50. Jadi ustaz ni putih lah. Jadi yang 50 tu kamu pegang belakalah. Ha kena pegang lah. Itu panggil akidah. Lepas tu dia panggil aqaidul iman yang 50. 50 ni akidah. Ni 50 ni akidah. Ni berpegang. Oh jadi berpegang hak 50. Hak berpegang. Ingat baik kata dalam 50 tu ada 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Dalam 50 tu ada 4 sifat mustahil bagi Rasul. Kamu berpegang juga sifat mustahil bagi Allah dan Rasul. Berpeganglah. Kalau tak berpegang tak cukup 50. Kamu berpegang sifat mustahil. Sifat mustahil lawan pada sifat wujud, sifat Adam. Tak ada Tuhan. Kamu berpegang tak ada Tuhan. Sifat wajib kudrah. Sifat mustahil ajzum lemah. Kamu berpegang Allah lemah. Dah berpegang sifat mustahil. Berpegang Allah Adam tak ada. Berpegang Allah bersifat dengan sifat ajzum lemah, kafir lah. Memang kafir lah pegang Allah tak ada. Memang kafir sungguh lah berpegang Allah lemah. Tu dah panggil pegang sifat mustahil. Pengong orang kampung. Dah kalau tak pegang sifat mustahil, nak cukup 50 macam mana? Jadi dia kata gitu ke orang kampung. Orang kampung ni tak pandai nak cerita.
Tapi dia pegang bukan pegang diri sifat mustahil tu. Tak ada Tuhan, akal tak boleh terima. Baharu Tuhan, akal tak boleh terima. Binasa Tuhan, akal tak boleh terima. Lemah Tuhan, akal tak boleh terima. Lepas tu, kita berpeganglah tak ada Tuhan dok sama sekali. Baharu Tuhan dok sama sekali. Binasa Tuhan dok sama sekali. Lemah Tuhan pun dok sama sekali. Itu pegang hukum kepada sifat mustahil. Pegang hukum kepada sifat mustahil. Ke kita pegang diri sifat mustahil? Dok. Kita pegang hukum kepada sifat mustahil. Cuma kita dok pandai nak cerita. Akhirnya cerita pegang sifat mustahil. Ni akidah ni. Berpegang dengan sifat mustahil. Nak cukup 50 aqaidul iman. Dah sifat mustahil sifat Adam. Tak ada Tuhan. Berpegang tak ada Tuhan. Tu kata komini tu. Tak mungkin gitu. Dah kata pegang sifat mustahil. Nak cukup aqaidul iman yang 50. Pegang akan hukum dia. Bila akal kita tak terima Tuhan bersifat dengan sifat Adam, kita pun berpegang kejap di akidah kita. Sifat Adam bagi Tuhan tak sama sekali. Dah kita pegang dah kan Allah bersifat dengan sifat wujud. Yang nak pegang pula Adam Allah tak sama sekali. Itu cerita pegangan dia kena 2 lapis. Dia kena 2 lapis. Yang pertama pegang sifat wajib hukum dia. Yang kedua hak mustahil kena pegang juga. Tak sama sekali hak mustahil. Dia 2 lapis tu. Pegang kejap Allah ada, pegang kejap Adam Allah tak sama sekali. Pegang kejap Allah kidam, pegang kejap hudus sebagai Allah tak sama sekali. Ni baru pegangan. Pegang kejap Rasul benar, pegang kejap dusta bagi Rasul tak sama sekali. 2 lapis Faham tak ni? Jadi pegangan. Hak sebelah wajib pun berpegang, hak sebelah mustahil pun berpegang akan hukum dia. Biar barulah betul-betul panggil pegangan. Adam tak ada Tuhan dok sama sekali. Dusta Rasul dok sama sekali. Barulah panggil pegangan. Pegang ialah Allah adalah. Tak ada Allah. Tak ada Allah ni ada kemungkinan juga. Itu bukan panggil pegangan lagi tu. Rasul benar. Ialah Rasul benar. Tapi Rasul ni manusia. Kemungkinan ada juga dusta Rasulnya. Ada pegang gitu. Nak pegangnya Rasul benar. Dusta dok. Nak pegang 2 lapis je. Rasul benar, dusta dok sama sekali. Kalau kita manusia biasa ni, memang dia benar. Dia orang jujur. Dia orang benar, dia orang jujur. Tapi manusia. Apabila dia tersepik, keluar juga buah bohong dia tu. Pada ni. Itu manusia biasa. Ini Rasul. Kita berpegang dengan akidah, Rasul tentu benar. Dusta Rasul tentu tak sama sekali. Ni 2 lapis pegangan. Allah bersifat dengan sifat kuasa. Lemah Allah tak sama sekali. Ni 2 lapis. Allah mengetahui segala-galanya. Jahil Allah tentu tak sama sekali. Walaupun hanya pada satu perkara. Pada pegang hak sifat wajib, hak mustahil kita pegang tentu tak sama sekali. Ini bicara akidah. 2 lapis kita pegang. Sebelah ya pun kita pegang, sebelah tidak kita pun pegang tak sama sekali. Itu bicara sifat mustahil. Kalau orang tak faham dia kata yang ditambah pula sifat mustahil itu apa benda? Cukuplah pegang sifat wajib. Sifat mustahil pegang buat apa? Dah. Kena bicara sifat mustahil. Allah Tuhan yang bersifat dengan esa. Berbilang tentu tak sama sekali. Allah esa berbilang tentu tak sama sekali. Allah esa pada zat, Allah esa pada sifat, Allah esa pada perbuatan.
kita berpegang ke semua perbuatan Allah. Kita berpegang semua perbuatan Allah. Ada perbuatan yang bukan perbuatan Allah, tertuduk sama sekali. Sebab Allah bersifat dengan esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Dengan bahawa semua perbuatan Allah. Ada satu perkara dah, bukan perbuatan Allah, tertuduk sama sekali berbilang pada perbuatan. Ini pegangan. Kita berpegang Allah esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Apa nak esa pada perbuatan? Semua yang berlaku perbuatan Allah. Berbilang pada perbuatan, tertuduk sama sekali berbilang pada perbuatan. Walaupun hanya satu perbuatan. Ini pegangan. Macam mana? Sifat wajib, sifat mustahil. Jadi selesai dah 20 sifat yang wajib bagi Allah. Selesai dah 20 sifat mustahil bagi Allah. Kena datangkan juga sifat mustahil. Kita bukan dalam bab pegangan sahaja. Yang sebaliknya kita datangkan. Bicara dalam kitab fiqh. Syarat sembahyang. Tak cukup syarat jadi batal. Hak batal bubuh tajuk suku. Tak payah dah. Syarat sembahyang suci daripada hadas. Apabila berhadas, batallah sembahyang. Perlu tak lagi nak datangkan tajuk perkara yang membatalkan sembahyang? Tak perlu dah. Dah ada perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Di antaranya kedatangan hadas di dalam sembahyang, kedatangan najis di dalam sembahyang, terbuka aurah, berpaling dada. Tu semua tu lawan kepada sifat, lawan kepada syarat. Syarat nak sah sembahyang, suci daripada hadas, suci daripada najis, menutupi aurah, menghadap kiblat. Itu syarat dia. Sebaliknya, kita faham dah lah. Apabila suci daripada hadas syarat sah sembahyang, apabila kena hadas dalam sembahyang, habis ya, batal lah. Apabila suci dan najis syarat sah sembahyang, bila datang najis, batal lah. Bila menutupi aurah syarat sah sembahyang, bila terbuka aurah, batal. Tengah-tengah sembahyang, orang-orang sekarang ni kan bela kucing kan. Tengah-tengah sembahyang, kucing tu kucing hak jenis niku, hendak niku. Niku. Kucing tu niku. Dia musim terbuka kaki orang perempuan. Warna tu. Tutup segera. Batal sembahyang tu sebab terbuka aurah. Tutup segera batal juga walaupun tutup segera pun. Berhenti sembahyang takbir semula. Menghadap kiblat syarat sah sembahyang. Kalau dada berpaling dari kiblat, batal lah. Perlu tak lagi nak buat tajuk suku? Kira tak perlu dah. Dah. Buat tajuk suku. Perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Tu bab fiqh je. Kita bicara hak sifat-sifat hati. Bicara sifat ikhlas sudahlah. Hak riak tak payah bicara dah lah. Bila hati tu ikhlas, kita buat amal semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kalau kerana dunia dipanggil riak, itu tak ikhlas. Dalam tajuk ikhlas, hurailah sikit bab riak tu cukup lah. Dah. Ikhlas tajuk suku, riak tajuk suku, redha tajuk suku, marah tajuk suku. Tajuk suku-suku. Pada ni zuhud tajuk suku, kasih akan harta, kasih akan dunia tajuk suku. Walau dia hanya berlawang je. Apabila zuhud berpaling hati daripada dunia, makna hati tidak kasih akan dunia. Tapi hak zuhud sifat kepujian tajuk asing. Hubbud dunya, hubbul mal, kasih akan dunia, kasih akan harta, tajuk suku. Dia gitu. Pada ni, dua belah tu buat tajuk asing-asing. Ini sama telah bicara pegangan. Sifat wajib, belajar betul-betul. Sifat mustahil, belajar betul-betul. Kena pegang dua belah. Sifat wajib kita pegang, tentu sungguh di zat Allah. Sifat mustahil kita pegang, tertuduk di zat Allah. Hak kita sudah bicara aqaidul iman yang 40.
Atas jalanan sifat 20 lah. Atas jalanan sifat 24 jadi 48 lah tunya. Atas jalanan sifat 20 mana sesat ada hak 40. Ni hak terakhir. Sifat yang ke-41, sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang jaiz. Ini kesudahan segala aqaidul iman, simpulan-simpulan iman yang berkait dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus bagi Allah, harus pada akal kita. Jangan kita faham harus bagi Allah macam ginilah. Harus bagi kita. Harus bagi kita ni kita nak buat boleh, tak mau buat boleh. Harus. Dan ni harus pada akal. Harus pada akal kita. Kita boleh terima Allah memperbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan perbuat tiap-tiap mungkin. Mana akal kita boleh terima Allah nak buat satu perkara, akal boleh terima. Allah tak buat satu perkara, akal boleh terima. Memperbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan perbuat tiap-tiap mungkin. Dengan bahawa Allah Ta'ala buat, akal boleh terima. Allah Ta'ala tidak buat, akal boleh terima. Dipanggil harus pada akal. Akal boleh terima kedua-dua belah. Sebelah Tuhan buat, akal boleh terima. Sebelah Tuhan tak buat, akal boleh terima. Terima kedua belah. Terima sebelah tu sifat wajib. Terima sebelah sungguh, sifat wajib. Terima sebelah dak, sifat mustahil. Sebab wajib tentu sungguh di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak mustahil, dak tak mungkin sama sekali di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak mesti sebelah ya sifat wajib, mesti sebelah tidak sifat mustahil. Ya pun terima, tidak pun terima. Ni sifat yang harus. Allah buat, Allah mengadakan makhluk, akal boleh terima. Allah tidak mengadakan makhluk, akal boleh terima. Harus pada akal kita. Ni kita bicara sifat harus semata-mata ni. Harus pada akal semata-mata. Belum lagi bicara hak ketentuan Allah, takhsis iradah Allah pada azal, ataupun belum lagi pandang kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Quran. Dia ginilah. Dia Allah mengada ataupun Allah tidak mengada. Kalau kita tilik pandang kepada takhsis iradah. Takhsis iradah ni ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah. Tak ada dah harus Allah mengada, harus Allah tidak mengada. Apabila Allah telah menentukan pada azal akan diadakan, sampai masa tentulah akan diadakan oleh Allah. Kalau Allah telah menentukan pada azal akan diadakan pada satu-satu ketika, sampai masa Allah tidak mengadakan, jadi lupa Allah Ta'ala, jadi gitu. Tu mustahil seumpama tu. Ada ni. Dan ni kata akal boleh terima Tuhan buat, akal boleh terima Tuhan tak buat, akal boleh terima. Hal ni hanya semata-mata tilik kepada kekuasaan Allah. Hak dia belaka. Dia nak buat, akal boleh terima. Dia tak buat pun, akal boleh terima. Sebab apa? Hak dia belaka. Hak Allah Ta'ala belaka. Ada ni. Bukan ke Allah Ta'ala telah menentukan segala-gala perkara pada azal, sama ada Allah mengada ataupun Allah meniada. Kalau pandang di situ tak ada bicara sifat harus ni. Ini dipanggil harus akal zati, dia panggil. Harus akal zati. Harus akal hak zati ni harus akal lah. Satu lagi dia panggil bicara aridi. Ni dia agak apa kan?
agak istilah sikitlah ilmu. Sekarang Allah mengada tiap-tiap mungkin lah. Tiap-tiap mungkin ni barang yang harus ada, barang harus tiada. Adapun berkait dengan perkara mustahil, itu akal tak boleh terima. Akal boleh terima ni Allah mengada tiap-tiap mungkin, ataupun Allah tidak mengadakan tiap-tiap mungkin. Itu je akal boleh terima kedua belah. Tiap-tiap mungkin, ada pun perkara yang mustahil, tu bukan mumkinun tu. Perkara mustahil akal tak terima Tuhan buat tu. Dia kata harus Tuhan buat akal boleh terima, Tuhan tak buat akal boleh terima. Hak perkara mumkinun sahaja. Apa perkara mumkinun? Perkara mumkinun ni jelas dalam kitab ni. Perkara mumkinun, dan mumkinun itu tiap-tiap barang yang harus adanya dan tiadanya. Harus ada pada satu ketika dan harus tiada pada suatu ketika yang lain. Adapun perkara yang mustahil, itu bukan perkara yang harus ada. Itu perkara yang mustahil ada, yang ni perkara yang mustahil nak kata ada. Mesti tak ada sama sekali perkara mustahil ni. Mana contoh perkara yang mustahil? Anak bagi Allah, itu perkara yang mustahil. Isteri bagi Allah, itu perkara mustahil. Akal boleh terima tak? Allah nak buat anak bagi Allah, Allah nak buat isteri bagi Allah, akal tak boleh terima. Itu bukan perkara-perkara mumkinun, itu perkara mustahil. Dah tadi kata Allah kuasa, kekuasaan Allah tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Dahulu jangan lupa kita bicara bab ta'alluq kudrah dan iradah, ta'alluq kepada sekalian mumkinat. Ta'alluq kudrah iradah Allah. Allah menentu dan Allah mengadakan akan sekalian mumkinat. Ini mumkinun ni. Mumkinat ni perkara yang harus ada, harus tiada. Kudrah dan iradah Allah tidak berkait dengan wajibat. Perkara yang wajib tidak berkait kudrah iradah Allah. Perkara yang mustahilat, yang mustahil pun tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Perkara yang wajib, zat Allah, berkait tak dengan kudrah dan iradah Allah? Allah yang menghendaki akan zat Allah, tidak berkait. Allah bersifat dengan sifat sedia. Adakah iradah yang menentukan Allah sedia? Dan kudrah yang menjadikan Allah sedia? Yang wajib bagi Allah adalah kekal. Adalah kekal Allah, iradah yang menentukan Allah kekal, kudrah yang menjadikan Allah kekal, tidak berkait. Yang wajib tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Situ je. Yang mustahil pula, anak Allah mustahil nak ada, isteri Allah mustahil nak ada. Lepas tu berkait dengan kudrah dan iradah, tidak berkait juga. Iradah yang menentukan anak Allah tak ada, dah tak berkait. Iradah yang menentukan isi Allah Ta'ala tak ada, tidak berkait, tak ada kaitan. Allah yang mentakdakan akan anak yang memang sudah tak ada. Tu main apa gitu? Mentakdakan barang yang sudah tak ada, dipanggil tahsilul hasil. Macam ni, mentakdakan anak Allah yang memang sedia kala tak ada. Ada ni. Tak berkait dengan kudrah Allah. Kudrah dan iradah hanya perkara yang mumkinat, perkara yang harus ada, harus tiada. Hak berkait dengan perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus adalah ilmu Allah dan kalam Allah. Allah mengetahui akan yang wajib. Allah mengetahui zat Allah kidam. Allah mengetahui zat Allah bersifat dengan sifat baqa. Allah tak tahu belaka. Mustahil Allah Ta'ala tahu juga. Allah Ta'ala tahu ke mustahil benda tak ada? Allah Ta'ala tahulah. Ke benda tak ada tak tahu? Kita benda tak ada tak tahu ke? Benda tak ada, kebetulan duit tak ada, tak tahu? Suami tak ada dah, meninggal dah, tak tahu? Suami tak ada, tahu juga.
Ke dah tahu suami tak ada? Tu dia pening lagi tu. Dia pening lagi tu. Hak tak ada tahu juga. Sekarang anak Allah tak ada. Isteri Allah tak ada. Allah mengetahui anak Allah tak ada. Allah mengetahui isteri Allah tak ada. Jadi yang mustahil pun berkait dengan sifat ilmu. Berkait dengan sifat kalam. Adapun kudrah dan iradah hanya mumkinat sahaja. Perkara yang harus ada, harus tiada. Hak ni pun kena tu juga. Sebab kadang-kadang tak faham sini, Allah Ta'ala kuasa. Allah Ta'ala nak ubah ketentuan Allah pada azal, Allah ubahlah barang dia. Ni cakap orang ceramah ni. Sekarang Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Jadi ketentuan tu milik Allah. Kalau Allah nak ubah ketentuan Allah, Allah ubahlah barang dia. Hak ni salah gini. Faham tak? Itu kan ceramah ni. Sekarang ketentuan Allah pada azal, iradah dan ilmu. Akal boleh terima tak ketentuan Allah pada azal berubah? Akal tak boleh terima. Sebab kalau ketentuan Allah pada azal berubah, di mana letaknya sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab ketentuan Allah iradah muafaqah dengan ilmu Allah. Allah menentukan pada azal, Allah mengetahui pada azal. Allah mengetahui pada azal, Allah menentukan pada azal. Makna apa ni? Ketentuan sedia kala, mengetahui sedia kala. Kedua-dua ni berlaziman. Jadi kalau ketentuan Allah yang selaras dengan ilmu Allah, kalau jadi berubah kemudian, mustahil lah. Sebab apa? Rosak sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali begitu, kemudian jadi gining pula. Bukan kita juga. Jadi mustahil. Berubah ketentuan mustahil. Allah nak ubah ketentuan hak dia, Allah ubah dia kuasa. Ni tak kerti belaka ni. Kekuasaan Allah tidak berkait dengan perkara yang mustahil, hanya kepada perkara yang mumkinat, perkara yang harus ada, harus tiada sahaja. Dia akan timbul berbagai soalan. Orang sekarang ni dia pesen pelik-pelik. Allah kuasa segala-gala. Allah kuasalah. Kan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ia Allah atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Sesuatu mungkinun yang dikehendaki oleh Allah. Gitu. Ada ni. Kita kalau cakap kasar lah. Cakap kasar. Allah Ta'ala kuasa belaka. Allah Ta'ala tahu belaka. Allah Ta'ala tengok belaka. Tu kasar kita. Cakap kasar kita gitulah. Allah Ta'ala kuasa belaka. Semua benda Allah Ta'ala kuasa. Allah Ta'ala tahu belaka. Semua benda Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala melihat belaka. Tak ada tersembunyi pun. Allah Ta'ala kuasa belaka, tahu belaka, tengok belaka, melihat belaka ni. Belaka tu tak sama. Allah Ta'ala kuasa belaka, belaka yang harus, yang dikehendaki oleh Allah. Allah Ta'ala tahu belaka, ni habis. Belaka tu yang wajib Allah Ta'ala tahu, yang mustahil Allah Ta'ala tahu, yang harus Allah Ta'ala tahu. Tu belaka. Allah Ta'ala melihat belaka. Melihat belaka apa? Hak ada yang Allah Ta'ala lihatnya. Mustahil ada ke tak? Anak Allah ada ke tak? Tak ada. Isteri Allah ada ke tak? Tak ada. Allah tengok tak anak isteri Allah? Allah tak tengok sebab barang tak ada. Tapi Allah Ta'ala tahu tak anak dan isteri Allah? Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu anak bagi Allah tak ada. Allah Ta'ala tahu isteri bagi Allah tak ada. Tapi Allah tidak melihat akan anak dan isteri Allah yang memang tak ada. Tapi kalau kita cakap Allah tahu belaka, tengok belaka. Kalau anak Allah Ta'ala tak ada, Allah Ta'ala tahu. Kalau isteri Allah Ta'ala tak ada, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tengok juga. Dah tak tengok sebab itu barang tak ada. Dah kata belaka tadi tu, semua tak sama. Kan? Cuma kita cakap kasar gitulah. Allah Ta'ala kuasa segala-gala. Segala-gala yang perkara harus, yang Allah kehendak pada azal. Allah Ta'ala mengetahui segala-gala tu habis. Hak ada Allah Ta'ala tahu, hak tak ada Allah Ta'ala tahu.
Allah Ta'ala melihat segala-gala, segala-gala yang ada sahaja. Yang tak ada Allah tidak melihat, tapi Allah Ta'ala mengetahui. Jadi kena tu juga ni, kita lepas dah dahulu hak ta'alluq qudrah iradah akan perkara yang mumkinat, perkara yang harus ada, harus tiada. Perkara yang wajib mustahil tidak berkait. Terkadang orang akan timbul pertanyaan, dak Allah Ta'ala kuasa segala-gala? Allah Ta'ala kuasa dak nak mematikan Allah sekejap? Dia kira soal gitu. Dak Ta'ala kuasa segala-gala kan? Allah mati Allah sekejap, patut Allah hidup semula lah. Apa benda punya soalan? Kena jawab macam mana? Allah kuasa mematikan Allah sekejap, tapi Allah tak buat. Jawab gitu? Dan sekarang ni Allah kuasa segala-gala. Allah kuasa segala-gala. Allah boleh tak nak mematikan Allah sekejap? Patut Allah pun hidup semula lah. Sekejap je tanya ni. Allah mati sekejap je, bukan mati sokmo. Mati sekejap je, patut Allah hidup semula. Allah kuasa ke tak? Jangan jawab Allah kuasa sangat nak mematikan Allah sekejap, cuma Allah tak buat. Tak betul jawapan tu. Sebab mati Allah perkara mustahil. Perkara mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah, tidak berkait dengan kudrah Allah. Dah kuasa ke tak? Jawab kuasa pun dah betul, jawab tak kuasa pun dah betul. Sebab tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Hak ni saya pernah cerita ni. Dia punya pertanyaan kita dengar mula-mula mudah jawab. Allah kuasa tak buat benda berat? Pelik apa soalan tu? Tu batu berat tu siapa buat? Allah buat ah. Jadi kita dengar mula soalan dia tu macam soalan mudah je. Allah kuasa tak buat benda berat? Memang Allah kuasa buat benda berat. Batu besar tu kena pecah. Tak boleh, kalau pecah tak boleh nak akak. Beratnya batu. Siapa buat? Allah buat. Allah kuasalah buat benda berat. Ni lain ustaz. Bukan macam mana pula? Berat punya berat, berat punya berat. Allah buat, akhirnya Allah tak boleh nak akak. Kata benda pula yang nak pergi ni. Pening kita dengar. Pada kejut lah kitanya. Maknanya soalan mula-mula tu kita dengar tu macam, oh tu tanya Allah kuasa tak buat benda berat. Tu jadi ketanya. Jadi kita kira mula-mula ke Allah. Tak ustaz punyalah Allah buat benda berat ni. Berat. Last sekali, akhir sekali Allah tak boleh nak akal. Allah kata mana pula gitu. Kata pening. Hak ni hak betul benar ni dia nak tahu. Dia bukan nak mengelirukan, bukan. Kali ni dapat lotok cerdik. Orang cerdik sangat ni dia soal pelik-pelik jangan main. Macam budak-budak lah. Kalau anak-anak orang cerdik dia tak ada soal benda pelik-pelik. Kalau anak cerdik dia soal benda pelik-pelik tak jawab mak ayah. Dia soal nak jawab ke mana? Nganga mak ayah nak jawab. Nak jawab macam mana budak ni tanya ni. Kata dalam perut ada baby. Macam mana baby masuk dalam perut? Mak nak jawab ke mana? Ayah nak jawab ke mana? Dah. Baby boleh masuk dalam perut. Macam mana baby masuk dalam perut? Kalau dok cerdik mana tak tanya benda gitu. Dia tak sama dengan Iblis. Iblis tanya Nabi Idris alaihissalam perkara mustahil juga. Iblis tanya. Tapi Iblis tanya ni tanya nak menyesatkan. Dia tanya nak menyesatkan. Dipanggil muta'annitun dia panggil. Tanya nak melawan benda sebenar. Tanya nak menyesatkan. Iblis laknatullah tanya Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris ni kita maklumlah kerja dia menjahit. Orang menjahit ni ada jarum di tangan. Itu Nabi Idris alaihissalam. Jadi Iblis laknatullah tanya Nabi Idris, Allah Ta'ala kuasa tak nak memasukkan dunia yang besar ni dalam kisyrah bundukah dia panggil. Kisyrah bundukah ni kulit buah berangan. Jadi buah berangan kecil je. Dunia ni besar. Allah kuasa tak nak memasukkan dunia yang besar ni ke dalam kulit buah berangan yang kecil. Allah ada kuasa ke tak?
Nampak soalan mudah. Ini perkara mustahil. Dunia yang besar rupa asal, kulit buah berangan rupa asal, mustahil. Sebab itu akal tak boleh terima belah, kata mustahil. Nabi Idris AS, dia cocok mata iblis laknatullah ni dengan jarum, buta sebelah mata iblis laknatullah. Kata Nabi Idris AS, inna maula qadirun an yudkhilad dunya fi samil khiyat. Tu jawab Nabi Idris AS, inna maula qadirun an yudkhilad dunya fi samil khiyat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kuasa memasukkan dunia ke dalam lubang jarum yang halus, bukan hanya kulit buah berangan. Lubang jarum yang halus pun Allah Taala kuasa masuk. Tapi dia cocok dulu mati beli laknatullah tu. Tu kena hura. Kena hura macam mana? Dengan makna Allah mengkecilkan dunia, Allah memasukkan ke dalam lubang jarum yang halus, ataupun Allah membesarkan lubang jarum yang halus, Allah memasukkan dunia ke dalam lubang jarum yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau atas rupa asal, mustahil. Perkara mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kena hura gitu. Sebab dalam rupa asal, dunia yang besar, buah berangan yang kecil, dunia besar Allah nak masukkan ke dalam kulit buah berangan kecil ni, ini perkara yang mustahil. Perkara mustahil tak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu iblis tanya tu. Tanya nak menyesatkan. Tanya perkara yang mustahil, Allah kuasa tak nak buat. Dia mustahil, contoh dalam ayat ni. La yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Ni ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tuhan kata, tidak akan masuk syurga oleh orang kafir. Orang kafir Tuhan kata tidak akan masuk syurga hingga masuk oleh unta yang besar dalam lubang jarum yang halus. Kalau unta yang besar boleh masuk dalam lubang jarum yang halus, barulah orang kafir boleh masuk syurga. Unta yang besar rupa asal, mustahil nak masuk dalam lubang jarum yang halus. Maka mustahil lah orang kafir nak masuk syurga. Maksud dia gitu. Tuhan kata, la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tidak akan masuk syurga oleh orang-orang yang kafir sehingga masuk oleh unta dalam lubang jarum yang halus. Kalau unta boleh masuk lubang jarum yang halus, maka orang kafir boleh masuk syurga lah. Tapi unta boleh tak nak masuk lubang jarum yang halus? Tak boleh sama sekali. Mustahil. Unta yang besar, lubang jarum yang halus, masuk dalam rupa asal, mustahil. Maka mustahil lah orang kafir nak masuk syurga. Kita pergi pula. Dah kalaulah unta yang besar masuk ke dalam lubang jarum yang halus atas rupa asal, perkara mustahil, Allah kuasa tak nak memasukkan unta yang besar rupa asal ke dalam lubang jarum yang halus rupa asal, perkara mustahil, tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kecilkan unta ataupun Allah besarkan lubang jarum yang halus, itu perkara halus pada akal. Ini rupa asal ni. Rupa asal mustahil. Dan kalau mustahil, Allah kuasa tak nak buat. Perkara mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita bicara harus pada akal ni, harus Allah buat perkara mungkin
dan meninggalkan buat perkara mungkin. Akal kita boleh terima. Benda yang harus. Benda mungkin. Tuhan buat, akal boleh terima. Tuhan tak buat, akal boleh terima. Tapi hak ni kita belum pandang kepada ketentuan iradah. Bila iradah telah menentukan pada azal perkara itu akan ada, maka Allah akan mengadakan boleh sampai masa. Bila perkara tu Tuhan telah menentukan pada azal akan tiada, sampai masa Allah akan meniadakan. Itu tilik pandang kepada takhsis iradah, ketentuan iradah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita pandang kepada semata-mata kekuasaan Allah dengan tiap-tiap perkara mungkinun, perkara yang harus ada, harus tiada. Jadi hok bicara perkara yang harus ni pun kita kena tambah sikitlah. Kalau setakat nak baca tu boleh baca straight je. Mana kita bicara satu. Apakah hikmah didatangkan sifat harus? Walah bila Allah menentukan ada, pasti ada. Allah menentukan tiada, pasti tiada. Harus kok mana lagi ni? Apa tu yang didatangkan perkara harus ni? Dia ada hikmah dia lah. Kenapa ulama mendatangkan sifat yang harus pada akal bagi Allah memperbuat tiap-tiap mungkin ataupun meninggalkan perbuat. Dan dalil atas demikian itu bahawasanya jika wajib atas Allah memperbuat akan sesuatu atau meninggalkan dia, dan sejadilah yang jaiz itu wajib. Wallahu